Program Pelita Raya Terengganu catat sejarah tersendiri. Laporannya bersama Baharul Rahim di Kuala Terengganu. Silakan. Baik, terima kasih. Surau dan bangunan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika yang terlibat dengan fasa 4 projek laluan lapangan terbang Sultan Mahmud ke Pusat Bandar Kuala Terengganu telah siap sepenuhnya. Kedua-dua kemudahan awam tersebut sebelum ini terletak di tengah-tengah jajaran laluan projek 4 lorong yang dibina semula Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC. Surah Al-Ikhwan itu diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, manakala bangunan Tabika Teluk Ketapang diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif ECERDC, Datuk Baik Zawi Cik Mat, pembinaan semula kemudahan awam bernilai hampir RM1 juta itu memanfaatkan kira-kira 2,000 penduduk di kawasan sekitar. Kami telah bermula sejak lebih setahun. Yang paling utama adalah kalau kita nampak kenapa surau dan taman bimbingan, sebab dia terletak di tengah-tengah jalan yang kita hendak besarkan tu. Jadi kami kena alih kedua-dua surau ni ke dalam sedikit, dan alhamdulillah kalau kita tengok surau dan Tabika ni lebih baik daripada apa yang ada sebelum inilah. Jadi terima kasih. Jadi projek ni memberi banyak kebaikan dan kesejahteraan kepada penduduk Jalan Teluk Ketapang. Penganjuran program Pelita Raya Terengganu Pelita at TTI di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu mencatatkan sejarah tersendiri apabila jumlah pengunjungnya meningkat 5 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. 150,000 pengunjung direkodkan sepanjang 5 hari program tersebut berlangsung. Pengarah Pelancongan Negeri Ahmad Rizwan Abdul Rahman berkata jumlah itu melebihi sasaran awal 40,000 pengunjung. Beberapa penambahbaikan akan dilaksana menjadi pendorong peningkatan pengunjung, termasuk perubahan lokasi yang lebih luas serta tema yang diperkenal tradisi diwarisi comenya pelita, mengetengahkan konsep Pelita Raya Pesisir Air. Kita memilih TTI ini ataupun Taman Tamadun Islam ini ialah yang pertamanya pada masa itu kita memikirkan untuk kita mempromosikan kawasan pelancongan ini, iaitu kawasan pelancongan yang berunsurkan Islami, Taman Tamadun Islam ini. Dan yang keduanya kita nak beri lebih kreativiti kepada setiap peserta ini supaya mereka tidak memikirkan perkara yang sama seperti tahun-tahun ini. Jadi dengan kita kawasan baru ini memberi lebih idea kepada mereka di mana terdapat lebih banyak kawasan lapang. Jadi dia memberi lebih banyak pilihan lah untuk dia mempamerkan kehebatan daerah masing-masing. Dalam majlis penutup program Pelita at TTI itu, Pejabat Daerah Kuala Terengganu dinobatkan johan pertandingan, menewaskan 9 lagi penyertaan daripada pejabat daerah dan agensi lain. 1,000 ahli disasar menyertai koperasi pihak berkuasa tempatan KOP PBT di seluruh negara sebelum akhir tahun ini. Sejak ditubuhkan pada 2017, terdapat 208 ahli berdaftar di seluruh negara. Terengganu merekodkan keahlian paling tinggi dengan 92 orang, diikuti Selangor 54 dan Melaka 51 ahli. Pengerusinya Dr. Tun Muhammad Izli Zambahardin berkata bagi memastikan fokus membantu ahli dapat diberikan sebaiknya, beberapa produk baru yang akan memberi hasil kepada PBT seluruh negara diperkenal. Ini menerusi 10 rakan strategik KOP PBT seluruh negara. Alhamdulillah, apa manfaat dan keuntungan daripada produk ini sudah pasti ahli menjadi keutamaan kepada kami, kebajikan sama ada dalam bentuk dalam dividen ataupun dari bantuan yang diperlukan dari masa ke semasa. Sementara itu, Penasihat Tata Kelola Penguatkuasaan KOP PBT Dr. Mazlan Ahmad berharap semua aktiviti dan program dapat dijalankan dengan telus bagi memberi keyakinan kepada semua ahli. Kefahaman keusahawanan ada, kefahaman korporasi ada, dia juga perlu ada elemen integriti, governance, amanah. Barulah dia akan mantap dan menjadi koperasi ulung, bukan saja di Malaysia, akan menjadi contoh teladan kepada gerakan korporasi-korporasi di seluruh rantau Asia, insya-Allah.
Ketika ini terdapat 10,000 penguatkuasa di 151 PBT seluruh negara. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri Kota Media. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Baharum. Pemberian bantuan khas bersasar RM300 kepada peneroka Felda yang berpendapatan RM1,000 ke bawah disambut baik. Dah berapa bulan ni gaji Felda saya lah memang 1,000 sahaja sebab dengan keadaan buah sawit yang kurang melawah. Ada ni melawah ni sebulan setan lebih sikit je. Memang saya syukur sangat ya Allah kalau sekiranya dapat 300 tu dapatlah juga perbelanjaan untuk sambutan hari raya. Sekiranya kalau dapatlah 300 tu alhamdulillah bagi saya lah. Kalau pendapat saya lah kalau boleh lah kalau kita ni dapatlah semua sama lah 300 semua dapat merasa apa yang orang nak bagi kat kita ni kan. Dapat kat kita semua. Yang digabar oleh yang dikatakan oleh Exco tu kat kita. Jadi beruntunglah kalau dapat semua kan. Pendapatan kita ni tak berapa nak stabil lah. Bekas Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM didakwa di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas 2 pertuduhan ugutan jenayah dan menyebabkan kecederaan kepada seorang individu 6 Januari lalu. Tertuduh Dato' Muhammad Farid Abdul Ghani Bagandapur mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Ahmad Syafiq Aizat Nazri. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam hendak membunuh seorang lelaki berusia 40 tahun sambil memegang sebilah pisau. Manakala pertuduhan kedua, lelaki berkenaan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas lelaki yang sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin dan dilarang mengganggu mangsa sehingga kes selesai. Mahkamah menetapkan 15 Mei depan sebagai sebutan semula kes. Mayat warga Kemboja ditemukan di Sungai Mati, Kuantan dengan kesan kecederaan di bahagian badan tengah hari tadi. Mangsa sebelum ini dikhawatiri lemas lepas hilang ketika menjala ikan di sungai berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata mangsa dikenali sebagai Sari berusia 26 tahun ditemui di tebing sungai pada jarak 300 meter dari lokasi dilapor hilang. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Laporan kehilangan mangsa dibuat malam tadi. Susulan itu, 9 anggota termasuk pegawai dari BBP Indra Mahkota, BBP Taman Tas dan BBP Kuala Rompin digerakkan ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa.